Assalamualaikum, salam ceria. Di hari kelima tuan-tuan sekalian, ekspedisi jelajah Borneo, lawatan Datuk Chen Chairman ke Borneo ni pergi ke the tip bukan tips, the tip of Borneo, Sempang Menggayau dan Kudat, iaitu pada 14 bulan 11 2024. Kita tahu Kudat ni dipanggil kepala anjing kat sana tu. Dia di hujung sana tu dekat Borneo ni. Jadi ni tuan tengah wadak dengan kawan-kawan di KK. Daripada KK Kota Kinabalu nak ke sana tu makan masa 2 jam lebih 3 jam dekat tu. Jadi bertolak dari wilayah Kota Kinabalu ke Sempang Menggayau Kudat. Jadi makan masa dalam 3 jam ni. Perjalanan ni cantik sangat, Allah. Apa ni, dengan suasana yang menghijau. Tuan Chairman pula kita tahu dalam ekspedisi ni macam-macam lah. Dia adakan program dialog, dia adakan soal jawab, dia adakan kuliah. Kat situ dah nak membina rohani, menyelesaikan masalah. Ada macam-macam lah ekspedisi ni, macam-macam. Dia punya serampang banyak mata yang membina fizikal, membina pemikiran dan juga roh pesertanya, dan juga mendidik nafsu. Jadi 4 anggota kita ni dididik secara serentak dalam program ekspedisi begini. Cuba tengok suasananya, Allah. Sebab tu Allah suruh kita jalan. Kul siru fil ard, berjalan atas muka bumi dan lihatlah apa yang telah Allah lakukan pada orang yang mendustakan Tuhan. Jadi banyaklah yang dapat dapatkan kawan pengalaman bersama Tuan Chairman dan juga Tuan Hazani dan pimpin muda. Ni nampak jarak-jarak dari tempat tu lah, tempat yang pergi. Jadi saya nak cerita sikit tentang Tanjung Sempang Menggayau Kudat ni. Dia tarikan dia berada di hujung Tanduk Sabah. Dia panggil Tanduk Sabah. Kalau datang sini tak kunjungi tip of Borneo ni, ke macam pengembaraan kat Sabah ni tak lengkap lah. Nampak cantik tu tuan sian. Tengok laut tu beting dia tu kan. Tanjung Sempang Menggayau ni terletak dalam 215 km dari Bandaraya Kota Kinabalu. Jadi makan masa perjalanan dalam 2 jam setengah 3 jam. Terletak kat Kudat lah. Dia digelar Tanduk Sabah Kudat ni kan. Di penduduk tempatan, geografi dia menyerupai hujung kepala anjing. Itu istilah sana tu. Jadi kalau kita tengok dalam peta, nampak lah. Kalau kau bahasa kaum rungus yang kau duduk di situ, Tanjung Sempang Menggayau ni disebut sebagai Tanjung Sampang Magazau ataupun Sabang Magazau, yang membawa maksud hujung sempang peperangan. Jadi puncak tertinggi di Tanjung ini dinamakan sebagai Temanggung Kurantut, seperti nama pahlawan rungus yang mengetahui penentangan terhadap Lanun dalam tahun 1880 begitulah. Orang Cina pula panggil Den Foh Liu, yang bermaksud maksud rumah api. Kerana ada sebuah rumah api di Pulau Kalampunian yang boleh lihat dari Tanjung Sempang Menggayau ni lah. Jadi antara aktiviti para pimpinan ni lah sana. Dia pernah jadi kawasan larangan selama 100 tahun. Orang dulu cakap Tanjung Sempang Menggayau ni dulu adalah kawasan perdagangan, sistem barter, pertukaran barang dengan barang. Tapi oleh kerana kemeriahan aktiviti perdagangan itu, orang Lanun sering serang kawasan tu, serang peniaga tu. Sampai ketika semua pahlawan rungus, termasuklah pahlawan-pahlawan dari Kota Marudu, berganding tenaga menghapuskan Lanun dengan memenggal kepala mereka hingga laut berkenaan tukar jadi merah. Akhirnya pahlawan rungus yang bernama Aki Falawan, Aki Suuk, menasihati penduduk kawasan tu jangan pergi kat situ, hindari kawasan Tanjung Sempang Menggayau selama 100 tahun, kerana bertujuan agar tidak terkena sindat, iaitu ilmu hitam yang mereka gunakan semasa peperangan lawan Lanun. Ketika itu dia orang guna ilmu hitam. Dahsyat juga kan. Kemudian kapal-kapal dagang Cina zaman dinasti Shang, Ming dan Qing banyak yang karam di kawasan perairan Tanjung ni semasa pelayaran mereka ke Sulawesi. Ahli sejarah kata lebih kurang 20 kapal yang karam yang masih belum dijumpai. Namun setengah nelayan berjaya juga menjumpai bangkai kapal karam ni dan menjual barang-barang antik yang dijumpai dalam tu. Cantiknya pemandangan, ya Allah. Tuan-tuan melihat ke udara. Pelayar Spanyol Trinidad Magellan bersama anak-anak kapal ni pernah berhenti kat Tanjung ni selama 42 hari nak baiki kapal mereka yang rosak. Jadi antara tarikan utama di Tanjung Tanduk Sabah ni adalah fenomena pertemuan arus antara Laut Cina Selatan dengan Laut Sulu. Tanjung Sempang Menggayau ni titik pertemuan di antara Laut Cina Selatan dan Laut Sulu.
Dia berlaku, fenomena ni biasanya berlaku dalam bulan Julai setiap tahun. Jadi fenomena pertemuan arus dari kedua-dua laut ni menjadi tarikan utama pelancong yang datang ke sini. Jadi terjadi apabila angin timur bergelora dan suasana teduh di kawasan barat atau sebaliknya. Jadi kadang tak menentu juga. Kemudian kat sini ada globe yang kita nampak tadi kan, globe gangsa dengan tulisan The Tip of Borneo. Tiba dia kat sini, kita perlu naik turun bukit sejauh 200 meter. Kita nampak tuan-tuan tolak tu kan, ni di globe ni. Untuk sampai ke puncak Tip of Borneo. Jika sampai ke puncak, kita akan jumpa globe yang besar tadi tu. Dari petunjuk kedudukan Tanjung Sempang Megayau ni. Globe ni memaparkan peta Pulau Borneo dengan tulisan The Tip of Borneo. Lokasi ini tanda pada kedudukan latitude 7 darjah utara dan longitude 116 darjah di bahagian timur. Betul kat sini ada tebing batu yang unik. Dia ada gambar kan, para pimpinan tu. Terhasil dari hakisan ombak dan angin. Dia bukan dibuat pakai simen tu. Dia terhasil dari semula jadi tu. Tuan yang buat lah. Terbentuk gua kecil kat situ, hakisan tu. Lekukkan pada tebing tu. Namun rupanya unik, nampak tebingan batu seperti corak pasir yang ada di gurun. Pantai Kalampunian, di sini pada salah tepat Pantai Kalampunian. Pasirnya putih dengan air membiru. Jadi ada orang kawasan, ada orang mandi-mandi lah sebenarnya. Orang biasa buat aktiviti riadah keluarga. Jadi pot untuk minat sukan luncur air kerana keadaan ombak yang bergelora pada bulan Disember hingga Mac. Kapal dagang Cina dari destinasi Sang Utara juga ditemui di sini. Jadi ini kawasan maritim yang terawal dijumpa di Malaysia lah sebenarnya. Pemandangan laut yang biru. Okey, pandau kita patut lihat kecantikan, tak boleh nak cakap sebenarnya. Semua kena pergi. Kita ada rezeki dapat kita pergi insya-Allah. Tuan-tuan ni pergi ni pun Tuan Chairman ajak supaya tengok masyarakat Islam. Tempat tanya orang Islam macam mana, berapa orang, masjid berapa, supaya hati tu terikat nak membela mereka. Kalau ada siapa-siapa sanggup, kalau Chairman tu nak setiap 100 km tu ada perkampungan, ada penempatan orang JSB. Begitulah diharapkan dapat dibuat. Begitu sekali lah jiwa Tuan Chairman ni. Jadi antara kemudahan yang ada di situ, kafe, restoran bukan laut, kedai cenderamata, chalet, kawasan perkemahan, bot memancing, sightseeing, tandas awam. Jadi orang kat situ akan melihat fenomena pertemuan arus laut Cina Selatan, laut Sulu. Antaranya aktiviti mengambil gambar, beradah dengan keluarga. Ada yang tempat yang boleh berenang ketika ceritakan tadi, menikmati pemandangan matahari terbenam, berjalan-jalan di pesisir pantai. Jadi ada tips-tips yang penting nak pergi sana. Antaranya kalau boleh kenderaan tu yang lasak lah, pacuan 4 roda, kadang-kadang sebagian dekat jalan mungkin tak berkata. Kalau kamera, handphone pun kena penuh dicas. Kerana rugi kau tak ambil gambar. Kerana kawasan tu sangat cantik yang pemandangan dia, tak berbaloi lah pergi-pergi, bateri habis. Bawa lah bekalan air secukupnya. Cuaca mungkin panas, berangin dan sebagainya. Itulah antaranya. Dan tuan-tuan ni pergi, kita dapat menumpang lah gambar-gambar yang sangat indah, sangat cantik. Ada Tuan Mohtar tu nampak tu, baju dia pun menarik. Tuan Nabil. Jadi kita doakan sebagai perjalanan tuan ke sana dan dah pulang dah pun dapat memberi manfaat kepada kita semua untuk kita hayati kehidupan ni dan kita kembalikan kepada Islam. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Dia beri makan di waktu kita sakit. Dia yang menyembuhkan.